Di Brunei ada COVID, tetapi kerajaan tak tutup masjid di Brunei. Kenapa di Malaysia kerajaan tutup? Kenapa kerajaan Malaysia ini zalim? Tidak membenarkan rakyat Islam, umat Islam pergi ke masjid nak berdoa untuk memutuskan rantaian COVID-19. Jangan takut kepada makhluk, hanya takut kepada Allah. Inilah yang bermain di minda dan fikiran, di komentar di Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Ada yang mengkecam, ada yang mencaci, menggunakan segala hujah-hujah yang ada tanpa menyemak dan tabayun. Tuan-tuan, kenapa Kenapa masjid di Brunei tetap dibuka sedangkan di Brunei ada COVID? Kerana jawapannya adalah senang dan mudah. Kerana rakyat Brunei tidak sama dengan rakyat Malaysia. Rakyat Brunei patuh SOP, rakyat Malaysia ingkar peraturan. Disuruh scan MySejahtera, kita tak scan. Diminta ambil suhu, kita abaikan. Kerajaan membenarkan beberapa jumlah jemaah yang perlu ada dan menunaikan solat fardu berjemaah di masjid. Kita tutup lampu, kita sorok selipar, kita tutup pintu, seolah-olah tidak ramai di masjid, sedangkan dipenuhi oleh jemaah yang melanggar peraturan dan mengakibatkan kes makin tinggi. Kenapa? Fatwa negara kita tidak sama dengan fatwa Singapura, tidak sama dengan Brunei dan tidak sama dengan Indonesia. Sedangkan di Brunei, Indonesia dan Singapura ada Islam. Apa perbezaan Islam di Brunei dengan Islam di negara kita Malaysia? Tuan-tuan, untuk memutuskan fatwa, mereka ada musyawarah, mereka ada perbincangan, ada ijtihad daripada ulama-ulama, mufti-mufti, majlis agama Islam membincangkan untuk melaksanakan sesuatu peraturan ataupun fatwa. Fatwa ini berbeza mengikut situasi. Rakyat Malaysia perangannya tidak sama dengan rakyat Brunei. Oleh kerana tidak sama, fatwa kita pun tidak sama. Brunei tidak boleh guna fatwa daripada Malaysia dan Malaysia tidak boleh guna fatwa daripada Brunei. Kenapa dahulu dadah halal? Kenapa dahulu candu dibenarkan? Kenapa hari ini tidak? Kenapa dadah jadi haram? Mana ada nas, mana ada dalil, mana ada hadis yang membicarakan tentang dadah itu haram? Yang ada dalam Al-Quran, khinzir, anjing, arak. Kenapa hari ini dadah di Malaysia diharamkan? Kenapa tuan-tuan? Sedangkan tidak ada nas, tidak ada dalil. Kerana nas, dalil itu sebagai rujukan dan situasi. Ulama kita berbincang, majlis fatwa bersama-sama untuk menentukan bahawasanya dadah itu haram disebabkan kesan-kesan penyalahgunaannya. Kenapa di Kanada boleh tanam ganja? Kenapa di Malaysia tidak boleh? Kerana perbezaannya berbeza. Rakyatnya tidak sama. Kita tanam ketum campur dengan ubat batuk. Kita tanam ketum campur dengan Coca-Cola. Jadi oleh kerana kemudaratan itu menyebabkan majlis agama ataupun majlis mufti menentukan satu peraturan ataupun fatwa mengikut situasi. Jadi jangan tanya kenapa Brunei elok je boleh solat, kerana mereka akur kepada perintah dan ikut peraturan yang telah ditentukan. Jadi kalau kita nak sama dengan Brunei, kita kena sama mentaliti, kena berdisiplin seperti mana sahabat-sahabat saudara mara kita di Brunei. Saya cabar yang kononnya memperjuangkan Islam, cabar untuk mereka bersatu hati memastikan pandemik COVID-19 ini akan putus di negara kita Malaysia. Jangan takut kepada makhluk, hanya takut kepada Allah. Ini satu masalah juga ni, kerana kita menggunakan ilmu mengikut pemikiran kita semata-mata. Alah, budak ini pandai bercakap, belajar pun tak habis, mengaji pun tak habis. Saya nak tanya, siapa di dunia ini habis belajar?
Sampai ke mati pun kita tak pernah habis untuk belajar. Dan jangan persoalkan ilmu seseorang itu. Kerana tidak ada guna ilmunya banyak tapi tak pandai nak guna ilmu. Tidak ada gunanya ada harta berjuta-juta tapi tak pandai untuk berbelanja. Tidak ada gunanya jika ada kereta mewah tetapi tak pandai untuk memandunya. Jadi tuan-tuan, kita ada ilmu dan kita pandai guna ilmu. Jadi bila kita nak guna ilmu, inilah masanya untuk kita sama-sama menggunakan ilmu yang kita belajar sebelum ini. Tuan-tuan, takut kepada makhluk untuk kita jauh dan berhati-hati. Allah tidak suruh kita takut kepada Allah. Allah minta kita supaya taat. Apabila kita taat sehingga kita rasa takut untuk mengingkar segala suruhannya. Kita takut untuk melakukan kemungkaran. Itu maksudnya takut. Kerana kita tidak perlu takut kepada Allah, kerana Allah itu penyayang, pengasih, pemurah. Kita takut kepada COVID sebab COVID ni jahat, zalim, menyebabkan hilang nyawa, menyebabkan ekonomi kita runtuh. Kita taat kepada Allah sehingga kita takut untuk melakukan kemungkaran. Ya, kenapa masjid tutup, mall buka? Sekali lagi saya jelaskan. Mall ataupun pasar raya menjual keperluan. Sebelum ini masjid kita buka, mall kita buka, tetapi ada pelanggaran SOP terpaksa ditutup. Sama juga dengan masjid, oleh kerana wabak semakin tinggi, tak terkawal, jadi terpaksa ditutup. Bukan sengaja ditutup, terpaksa. Pasar raya terpaksa dibuka sebab di sana ada keperluan. Masjid walaupun ditutup, kita boleh solat dekat rumah. Mall kalau tutup, kita boleh bawa mall kita balik rumah. Kita boleh bawa pasar raya balik ke rumah. Boleh bawa kedai-kedai runcit balik ke rumah. Tidak boleh. Dan hari ini kita sepatutnya menjadi contoh. Kita tunjukkan teladan yang baik kepada sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam. Tunjuk apa? Tunjuk bahawasanya Islam itu mudah. Tak perlu ke masjid, kita boleh solat kat rumah. Kawan kita yang Kristian, solat dekat gereja. Kawan kita yang Hindu, solat kat kuil. Yang Buddha, solat kat tokong dan sebagainya. Jadi Islam itu mudah. Kita ada kelonggaran, kita ada rukhsah. Kenapa kita nak payah-payah? Bukannya kita sengaja tutup masjid. Bukannya kita sengaja tak nak pergi masjid. Disebabkan ada wabak. Kita takut kepada COVID ni. Seperti mana kita takut kepada pencuri. Kita kunci pintu pagar rumah. Kita tutup pintu rumah. Kita guna CCTV. Kita pasang alarm ataupun keselamatan di rumah kita. Kerana kita takut dipecah masuk oleh pencuri. Bukannya kita takut kepada pencuri, kita menyekutukan Allah. Tidak. Takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk adalah perkara yang berbeza. Dan perasaan takut itu telah dijadikan secara semula jadi di dalam diri kita. Siapa cakap yang dia tidak takut kepada makhluk, itu adalah satu pembohongan. Sedangkan dia, anjing kejar pun dia lari. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Takut bermaksud kita bersiap sedia. Kita berhati-hati. Seperti mana kita tutup pintu tadi. Supaya tidak dimasuki oleh pencuri. Kita dah tutup pintu, dah kunci segala-galanya, tetapi pencuri tetap masuk. Barulah kita berserah diri kepada Allah. Upaya dan keupayaan kita itu, kita dah laksanakan. Kita dah berusaha untuk tutup pintu. Kita pasang CCTV dan sebagainya. Tetapi pencuri tetap masuk. Barulah kita bertawakal kepada Allah. Maksud tawakal, berserah selepas berusaha. Bukan tidak berusaha dan terus berserah. No. Jadi kita berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19. Kita berusaha untuk melenyapkan COVID di muka bumi ini. Jadi kita kena bersama-sama. Jikalau kita yakin kepada zikir, yakin kepada Allah, yakin kepada doa, kita berzikir di rumah, kita berdoa di rumah, kita berjemaah di rumah. Masjid itu rumah Allah. Ya, saya setuju dan saya tidak menafikan bahawa masjid itu tempat suci. Tanah haram, iaitu Mekah lagi suci tuan-tuan. Tapi kita tidak ada kuasa ataupun tidak ada daya untuk pergi ke Mekah kerana wabak. Bukan kerana suka-suka nak
tutup masjid. Bukan kerana suka-suka tak nak pergi haji. Kita nak, tetapi tak kerana wabak. Dan kita bersama-sama berdoa, bantu kerajaan, bantu frontliner, bantu semua, bantu jemaah, bantu qariah untuk bersama-sama menangani masa ini. Bukan mencari salah siapa. Jikalau kita menyalahkan imam masjid salahkan majlis agama, majlis agama salahkan mufti, mufti salahkan majlis keselamatan negara, majlis keselamatan salahkan kerajaan, kerajaan nak salah kepada siapa? Nak salahkan kepada Allah, nak salahkan kepada Tuhan kerana menghadirkan COVID. Tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh nak salahkan siapa dah. Kita tak boleh nak salahkan kawan kita. Kita tak boleh nak salahkan selebriti. Kita tak boleh nak salahkan yang degil-degil ni. Kita sama-sama menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Kita didik diri kita, didik keluarga kita, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Bukti telah ada 15 jemaah meninggal dunia datang daripada masjid. Kita tak nak lagi fitnah-fitnah daripada masjid ini menemui kita. Jadi benda yang boleh elak, kita elak. Kalau kita minta untuk dibuka masjid, agama lain pun minta untuk buka gereja. Agama lain pun minta untuk buka kuil, minta buka tokong dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita bersederhana ataupun wasatiyah. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita memastikan masalah ini selesai untuk kita kembali hidup secara normal. Jadi ikutlah segala peraturan, bukan peraturan ini sengaja diciptakan. Ini adalah untuk kebaikan. Kita terima seadanya. Saya harap sangat-sangat faham. Harap sangat-sangat kita letakkan politik di tepi. Jangan fikirkan bahawasanya penutupan masjid ini disebabkan oleh politik. No, ini disebabkan oleh nas ataupun hadis yang dijadikan rujukan sehingga keluarnya peraturan ataupun fatwa. Kita serahkan kuasa ini kepada yang dipertanggungjawabkan. InsyaAllah tuan-tuan, salam perjuangan, salam Islam, bersama-sama putuskan rantaian COVID-19.